Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, koleksi hadis-hadis hukum jilid 1 Tengku Muhammad Hasbi As-Sujafi. Koleksi hadis-hadis hukum jilid 1. Jadi kita dalam bab ke-8 hukum wuduk lagi, dan kita masuk ke masalah yang ke-111. Bilangan membasuh anggota wuduk. Berapa kali kena basuh anggota wuduk? Hadis ke-219, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan rawahul jamaah wal muslimin. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sekali-sekali, marratan. Hadirat jemaah selain dari muslim. Illal muslim. Jadi hadirat jemaah kecuali muslim saja. Dan itu semua sebut sama, iaitu sekali. Ambil wuduk sekali. Satu anggota sekali ambil. Ketiga kali. Hadis ni kuat juga lah sahih. Okey, lepas tu kita pergi pula yang hadis ke-220. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain rawahu Ahmad wal Bukhari. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dua kali. Marratain. Hadis Ahmad dan Bukhari. Bukhari pada ya. Lepas tu hadis ke-221 pula. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk tiga kali. Thalathan, tiga kali ya. Hadis Ahmad dan Muslim. Okey, perbahasannya. Kata Imam Nawawi. Perbahasan pertama dah. Hadis ke-219, hadis 220 dan hadis 221 menegaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wuduk ada yang sekali-sekali, ada yang dua kali, dan ada yang tiga kali dah. Macam-macam ada. Okey, perbahasan kedua. Kata An-Nawawi, para ulama semua sepakat bahawa yang wajib di dalam membasuh anggota wuduk hanyalah sekali saja. Wajib itu sekali. Kata Ibn Qudamah, kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahawa membasuh wuduk sekali-sekali hanya Malik yang tidak menentukan sekali atau tidak, dan tidak tiga kali dah. Jadi hal lain biasanya sekali-sekali pun boleh lah. Malik yang tidak menentukan sekali dan tidak tiga kali. Tiga kali pun tidak, sekali tidak. Macam mana tahu lah. Kata Al-Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz, basahan wuduk tiga kali kecuali menyapu kepala. Jadi sapu kepala hadis tu terang-terang kata sekali dah. Ibnu Qudamah berkata pula, boleh sebahagian anggota dibasuh sekali dan sebahagian anggota yang lain pula dibasuh dua kali. Tak kisah. Tak mesti hak ni tiga kali, daripada awal tiga kali, habis tiga kali, tidak dah. Kata Imam Ahmad, orang yang melebihi dari tiga kali adalah termasuk orang yang was-was. Tak boleh lebih daripada kali. Maksimumnya tiga kali. Kata Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi, sebahagian orang menyangka bahawa yang fardu itu sekali. Kali pertama itu fardu. Yang kedua dan ketiga ialah keutamaan. Dan yang keempat melampaui batas. Sebenarnya para perawi melihat Nabi mencedok air untuk tiap-tiap anggota sekali cedok, lalu menyangka bahawa Nabi membasuhnya sekali saja. Ini kata Abu Bakar Ibn Arabi lah. Kita mengetahui dengan yakin bahawa sekiranya sekali cedok itu tidak meratai, tentulah lebih dari sekali cedokan. Padahal yang pertama sudah meratai, tentulah cedokan yang kedua untuk keutamaan saja. Kalau kata dah, jadi keutamaan. Kalau tak kata lagi, jadi wajib lagi lah. Kalau cedok kedua, ketiga pun Okey. Perbahasan ketiga, mengulangi membasuh anggota wuduk selain kepala adalah dosa. Kepala ni bukan sapu, bukan basuh ni sapu dah. Hal lain tu basuh. Kepala ni sapu dah. Demikian lahir pekerjaan Nabi SAW. Akan tetapi menurut pentahqiqan yang kami lakukan adalah sebagaimana berikut. Nabi mengulangi cedokan air adalah untuk menegaskan bahawa tidak mesti kita harus meratapi dengan cedokan air pertama saja dah. Jika telah cukup rata dengan yang pertama, maka sudah cukup.
Jika tidak cukup lagi pertama, kita cedok lagi. Jika dengan cedokan yang kedua tidak cukup juga cukup, kita cedok sekali lagi. Kesimpulannya, haruslah dengan 3 kali cedokan beratai seluruh anggota-anggota yang dibasuh. Tegasnya Nabi melakukan sampai 3 cedokan bukan untuk menyatakan bilangan, hanya untuk melengkapkan dan meratakan. Ini pendapat dia lah. Maka tak ada artinya mengatakan pertama fardu dan yang kedua sunat. Yang jelas fardu adalah meratakan air. Supa lagi dia, sekali, 2 kali, 3 kali lah. Ikut syiahnya. Jika cukup dengan sekali cedok, tak perlulah diulangi lagi. Kalau tidak cukup, diulangilah lagi. Ulangi ini tidak dapat dikatakan kali kedua. Ini pendapat daripada Al-Muntaqal 1-3, Naul Atar 1-2-13 hingga 23. Majmu' Syarh Mazhab 1-138 hingga 1-5, 385, Al-Bughni Ibn Qayyim 1-10. Apa gini lah. Tulisannya tetap molek lah. Lebih 2 ke 3. Tapi tak boleh kata makruh. Ada suruh kata sekali tu wajib, yang kedua makruh, 3 sunat, mengarut lah dah. Dah tak boleh kata dah. Nak katakan Nabi buat. Sahih lah. Sahih Muslim ke apa. Jadi kuat tu. Jadi kita katanya lebih baik. Lebih afdal. 3 kali lah. Sekarang lebih afdal 2 tu. So, lebih sunat tak jadi makruh. Yang pertama tu kalau kata pun okey lah. Nak masalah nak kata makruh tak boleh. Nak kata sunat lebih banyak boleh. Lepas tu yang ke pala dah mana pun sekali dah. Jika ada sunat kata 3 kali pala sunat lebih sunat tak boleh. Sebabnya hadis yang jelas Nabi basuh sekali, sapu sekali. Pakai basuh sapu. Kepala ni sapu pakai basuh. Habis masalah ke-111, kita pergi kepada masalah ke-112 nah. Masalah 112, mendahulukan membasuh anggota wuduk yang sebelah kanan. Mendahulukan membasuh anggota wuduk yang sebelah kanan. Hadis ke-222, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan sebelah kanannya di waktu memakai sepatu, memakai kasut selipar kasut. Bersisir, sisir rambut ke apa dah? Sikat rambut, sisir, bersuci. Dan di segala urusannya dia buat kanan dulu dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ke-223 pula an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-223 dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memakai pakaian, begitu pula apabila kamu berwuduk, mulailah dengan sebelah kananmu. Pakai pakaian kanan dulu. Pakai kasut kanan dulu, pakai selipar kanan dulu tak. Lepas tu nak berwuduk pun kanan juga dah. Hadis Ahmad dan Abu Daud dah. Perbahasan pertama, hadis 222 menyatakan bahawa menurut sunnah ialah memulai membasuh anggota-anggota yang sebelah kanan dahulu dalam mengambil air solat, mengambil wuduk. Jadi kanan dulu, sebelah kiri, sunnah. Hadis ke-203 kata Ibnu Daqiq al-Id, hadis ni patut sekali dipandang sahih. Hadis kuat juga. Kata pakai pakaian ke wuduk ke sebelah kanan. Hadis ini menyuruh supaya kita membasuh anggota-anggota wuduk sebelah kanan dahulu sebelum anggota-anggota sebelah kiri. Okey, perbahasan kedua, jumhur ulama sefaham dalam masalah ini. Mereka menyunatkan saja kita mendahulukan sebelah kanan atas sebelah kiri, tak wajib dah. Mereka pertanggungjawabkan seluruhan hadis yang kedua kepada sunat, bukan wajib. Jumhur ulama. Kata An-Nawawi, menurut kaedah syarak, disukai kita memulai sebelah kanan dalam mengerjakan urusan yang mulia. Seperti halnya dalam berwuduk. Urusan mulia juga wuduk Dan disukai kita mendahulukan kiri dalam mengerjakan urusan-urusan yang tidak dipandang mulia, seperti memasuki jamban, tandas dan sebagainya lah. Jadi tempat-tempat kotor, kita start dengan kiri dah. Diriwayatkan dari Ahmad menurut Hikayat Ar-Rafi'i ini, bahawa Ahmad mewajibkan kita mendahulukan kanan atas kiri dalam membasuh tangan. Ini kata Rafi'i ya. Hikayat dia lah. Dia kata kanan wajib kanan atas kiri. Kata Syafi'i dalam Al-Umum, mendahulukan ke kiri atas kanan makruh. Tak wajib jadi makruh. Kalau basuh kanan kiri dulu baru kanan, makruh. Kata Ibnu Qudamah, sepanjang pengetahuan kami tidak diulangi membasuh yang dimulai dengan sebelah kirinya. Tak ulang, salah basuh kiri, patut basuh kanan, tak ulang dah. Silap situ kurang situ lah. Tapi tak boleh ulang nak jadi wasbah.
Perbahasan ketiga dah. Disukai kita mendahulukan sebelah kanan hanyalah dalam membasuh tangan hingga ke siku dan dua kaki. Adapun membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan, dua pipi, dua telinga, maka menurut sunnah kita mengerjakan serentak, berbaringan serentak. Jadi tangan dengan kaki je. Kanan dulu, baru kiri. Tapi yang lain semua serentak ni. Lahir hadis yang kedua memang mewajibkannya, tetapi ada qarinah yang memalihkan suruhan dari wajib kepada sunat, iaitu ijma'. Kalau sahnya. Jadi sepakat para ulama tu kata sunat kita tak boleh mudah. Nah, kena dengan tolak mazhab tolak ulama dah. Hadis nepakan dengan pendapat ulama, tapi jangan pendapat ulama tolak hadis, jangan lampau pula. Jadi sekadar kita kata tak sampai wajib, misalnya sunat, tu faham ulama ni. Okay, masalah ke 113. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allah bihi. Rawahu An-Nasa'i. Hadis ke-224, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Hadis riwayat Nasa'i. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Jadi kanan lah. Bukan kanan, maksudnya muka dulu ke apalah, ikut ayat Quran lah. Hadis ke-224, Muslim juga beratkan dengan sedikit perbezaan lafaznya. Maksudnya sama je dah. Ini hadis riwayat Nasa'i. Hadis riwayat Muslim pun ada lafaz yang berbeza tapi maknanya sama. Hadis ini menyatakan bahawa kita wajib memelihara tertib dalam berwuduk. Tegasnya memulai dengan apa yang lebih dahulu disebut oleh Allah, iaitu wajah, muka dulu dah. Dan mengakhiri dengan apa yang paling akhir disebut oleh Allah, iaitu kaki. Perbahasan kedua, beberapa imam dari mazhab Syi'i, Abu Ubaid, Ahmad dan lain mewajibkan tertib. Wajib tertib ni mazhab Syi'i ni, Imam Ahmad. Kata Abu Hanifah dan Imam Malik dan segolongan ulama seperti As-Sawri dan Daud, tiadalah diwajibkan tertib antara anggota-anggota wuduk dan tidaklah pula diwajibkan tertib antara tangan kanan dengan tangan kiri. Tak wajib dah. Antara kaki kanan dengan kaki kiri tak wajib dah, sunat. Mereka berpendapat bahawa dan dalam ayat wuduk ini tidak menghendaki tertib. Wa ni serentak dan maksud dan. Wajah dan muka dan gapo wa tu bukannya maksudnya bukan semua kemudian. Wa ni maksudnya dan. Dan ni boleh buat mana satu dulu. Jadi Abu Hanifah, Malik, Sawri, Daud kata tidak wajib tertib. Kata As-San'ani, Nabi SAW tak pernah membasuh tangan kiri sebelum tangan kanan. Tidak pernah membasuh kaki kiri sebelum kaki kanan. Mengingatkan perbuatan Nabi yang menjalankan kandungan ayat. Nyatalah bahawa menertibkan itu wajib. Kalau ikut perbuatan Nabi, kita akan faham wajib. Hadis yang menerangkan bahawa Ali pernah berwuduk dengan membasuh tangan kirinya lebih dahulu adalah dhaif. Dia kata. Okey, perbahasan ketiga. Kewajipan tertib selain dari difahamkan dari hadis ini, hadis ke-224 ini, juga difahamkan dari hadis-hadis Utsman yang terang-terang memakai lafaz kemudian. Dalam Al-Quran, dan. Tapi dalam hadis sama dah. Utsman yang guna sama dalam hadisnya. Bahkan difahamkan dari ayat wuduk itu sendiri. Ayat wuduk menegaskan tertib pada anggota-anggota yang fardu, wajah, dua tangan, kepala dan kaki. Hanya saja berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung boleh sebelum membasuh muka, boleh sesudah basuh muka dah. Kalau lupa boleh sesudah membasuh tangan. Kalau lupa dah. Ikut hadis sebelum ni, kita belajar sebelum ni. Tapi wajah, tangan, kepala, kaki ni ikut tertib. Daripada itu diriwayatkan juga dari Ali, Makhul dan Nakhai, Az-Zuhri dan Auza'i, bahawa apabila seseorang lupa menyapu kepalanya teringat sudah membasuh kaki, jika umpamanya janggutnya masih basah lagi, dibolehkanlah ia mengambil air yang di janggutnya itu untuk menyapu kepalanya. Tiba-tiba basuh kepala orang kaki, kita ingat kepala dah. Jadi dia boleh ambil air di janggut dia untuk sapu kepala dia. Okay, faham inilah yang dipilih oleh Ibn Muzir, mazhab Syi'i. Akan tetapi kerana Nabi SAW tak pernah menyalahi tertib barang sekali pun Nabi. Dan mengingatkan pula hadis-hadis yang di atas ini, maka teranglah wajib tertib antara anggota-anggota wuduk itu. Wajib lah mana pun wajib tertib lah, pendapat kuat lah. Okay, masalah ke 114. Berzikir sesudah berwuduk. Hadis ke-225. Kita ada perbahas tadi dah. Anggota wuduk tertib, wajib tertib tu boleh rujuk Bulughul Maram ke surat sebelah. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 1 muka 4 yang benar. Al-Mughni Ibnu Qudamah
Juz 1 106 hingga 108, Bidayatul Mujtahid muka 14 dan Al-Majmu' Syarh Mazhab. Okey, berwuduk, berzikir sudah berwuduk. Masalah ke-114, berzikir sudah berwuduk. Hadis ke-205 an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Hadis ke-205 dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kamu berwuduk kemudian menyempurnakan wuduklah, dan sudah berwuduk membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, melainkan kepadanya dibukakan pintu syurga yang 8. Baca tu asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dibuka pintu 8 pintu syurga dibuka dah. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Melainkan kepadanya dibukakan pintu syurga yang 8. Ia boleh masuk dari pintu mana sahaja yang ia kehendaki. Hadis Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Okey, hadis ke-225. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Umar bin Khattab, Al-Bazzar, Ibn Hibban dan At-Tabarani menambahkan perkataan. Diriwayat lain ada tambahlah. Jadi hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dah. Riwayat Bazzar, Ibn Hibban, At-Tabarani ada tambahan perkataan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambah waktu dah. Dalam riwayat Nasa'i dan kitab Amalul Yaumi wal Lailah ada perkataan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tambah lagi. Di sini menyatakan bahawa kita sangat-sangat disukai membaca zikir ini sudah berwudu. Tak payah kat tangan pun tak apa, baca gitu saja dah. Kata An-Nawawi, seluruh ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa doa ini disukai juga kita membacanya sudah mandi janabah. Bukan semuanya wudu saja, mandi janabah pun boleh kita baca doa yang sama dah. Dan bahawa zikir yang dibaca oleh sebagian ulama di tiap-tiap membasuh sesuatu anggota wudu yang banyak ditulis dalam kitab-kitab Jawi dan beberapa kitab Arabi. Jawi ni orang yang bukan Arab lah, Arabi ni Arab lah. Satu pun tidak ada yang sahih. Semua ahli hadis mendaifkannya dah. Jadi Imam Nawawi kuat menentang doa antara wuduk yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dah. Imam Nawawi lawan kuat lah. Kita suka dah. Dia kata ada doa. Sebenarnya bukan sekadar doa lah, palsu. Yalah doa ni dua hari termasuk palsu dah. Jadi hadis tu tak palsunya nak baca doa antara anggota wuduk lah. Kata An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin, doa yang dibaca di pertengahan wuduk tidak berdasar sama sekali. Jadi Imam Nawawi marah sungguh ni. Baca doa antara wuduk lah. Kata Ibn Salah, bukan Wahabi ni, Imam Nawawi. Lepas lah. Sebelum Ibn Taymiyah lagi Imam Nawawi ni dah. Sebelum Muhammad Wahab lagi jauh lah. Jadi Imam Nawawi kuat lah doa bahasa tekak ni marah juga. Dan doa antara wuduk ni, antara anggota wuduk. Kata Ibn Salah, tidak ada hadis yang sahih yang menyunatkan doa yang dibaca di pertengahan wuduk. Kata Ibn Qayyim dalam Al-Hadiyun Nabi ni apa? Dalam Al-Hadiyun Nabi dia. Nabi SAW hanya di permulaan wuduk membaca basmalah dan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin di akhir wuduk. Inilah riwayat yang sahih dari Nabi SAW, sedang yang lain-lainnya tak perlu tambah-tambah dah. Kata Al-Jurjani dalam At-Tahrir dan Al-Bulugh dan Al-Bulugh juga Ar-Ruyani dalam Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Disakai kita membaca doa zikir ini dengan membaca pula di akhirnya wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawatlah. Ini pendapat Jurjani. Apalah. Pada dah kita baca tadi dah. Perbahasan ketiga. Lafaz yang sahih bagi doa ini hanyalah sebatas ada dalam riwayat Ahmad dan Muslim saja. Kerana itu dalam riwayat tersebutlah kita pakai. Kita pakai lebih sekat tu lah. Macam Muhammad Abdul Rasul. Pihak lain kuat juga. Sahih dah. Nasa'i. Allah maja'alni min tawabin wa ja'alni tahiri tu boleh lah. Kuat juga.
Nasai ada lagi tambah. Tapi kalau kurang, paling kurang asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Sekat itulah. Paling kurang sekat itulah. Dan disyaratkan untuk memperolehi balasan sebagaimana yang terdapat dalam hadis ni. Kena nak balasan ihtisab. Ada dan disyaratkan untuk memperolehi balasan sebagaimana terdapat dalam hadis ini ialah jika kita membaca dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Ucapan itu benar-benar dibuktikan oleh i'tiqad dan amalan kita. Bukan baca saja, bila kita mendalami makna dia dah. Barulah boleh pahala dibuka 8 pintu syurga dah. Adapun membacanya sambil memandang ke langit sebagaimana disukai oleh sebagian ulama tidak diperolehi dalil kuat. Kena tengok ke langit ada dalil tak kuat. Jadi Al-Muntaqa jilid 1 Muntaqa muka surat 4, An-Nahl Al-Atar jilid 1 muka surat 216 hingga 217, Al-Talkhisul Habir jilid 1 muka surat 409, Al-Majmu' Syarh Mazhab jilid 1 muka surat 406 hingga 407, Al-Mughni Ibnu Qudamah jilid 1 muka surat 122, Subul Islam Syarh Bulughul Maram jilid 1 muka surat 71. Itu tepat rujukan ni. Okey, kita pergi pada masalah ke-115. Mengeringkan air dari badan sesudah berwuduk atau mandi dengan handuk dengan kain lah, dengan kain, dengan katuala kau dah handuk ni lah. Boleh ke tak boleh lah. Masalah ke-115. Hadis ke-226. Al-Qais bin Sa'id radhiyallahu anhu qala zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fa amara lahu Sa'd bi ghuslin fa wudi'a lahu faghtasala thumma nawalahu milhaqatan masbughatan bi za'farani aw warsin fashtamala biha. Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-226 dari Qais bin Sa'd radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah kami. Maka Sa'ad, yakni ayah Qais, menyuruh saya membawakan air mandi untuk Rasul. Sudah air disediakan, Rasul pun mandi. Nabi mandi dah. Sudah beliau mandi, Sa'ad memberikan kepadanya kain selimut yang dicelup dengan kum-kum dan semacam kunyit untuk beliau mengelap badannya. Hadis Ahmad dari Abu Daud. Jadi ketolak lah kita kata dah. Semua yang ada celup. Atau lah bang ke kanunya. Kain selimut tu kain tolak lah. Okey. Perbahasan pertama, hadis ke-226, para muhajirin mempersisihkan hadis ni. Muhaddisin, bukan muhajirin. Para muhaddisin mempersisihkan hadis ni. Ada yang mengatakan hadis ni mausul sampai kepada Nabi, boleh jadikan hujah. Ada yang mengatakan hadis ni mursal, kata-kata tak sampai kepada sahabat tabi'in lah, tak boleh jadikan hujah. Perawi-perawi yang terdapat dalam sanad Abu Daud sahih. Perawi kuat lah tapi ya. Di sini menyatakan bahawa mengeringkan air di badan dengan kain handuk, dengan kain apa? Ketuala ni sudah berwuduk dan sudah mandi dibolehkan. Ikut ada ni boleh lah. Mazhab kita tidak tak boleh apa, kita tidak sunat. Moleknya ke kendi ni. Mazhab setengah masjid Pakistan ke apa dak. Orang mazhab Hanafi tu dia memang sedia kain tuala nak. Di sebenarnya ada negeri-negeri tu dia tak sihat pula kata kain ni. Tempat kita ni molek gitu kan. Yang perbahasan kedua, Al-Hasan bin Ibn Ali, Anas, Uthman, sahabat Nabi, cucu Nabi asana. Hasan bin Ali dan Anas dan Uthman di antara sahabat. Dan Al-Thawri, Malik dan Ahmad di antara para mujtahidin membolehkan kita mengeringkan air di badan dengan kain handuk dan kain tuala lah, sudah mandi janabah atau sudah berwuduk. Boleh. Kain nak kering kain tuala, kain apa, nak kering tubuh lepas ambil semayang, lepas berwuduk, lepas mandi, boleh nak. Faham inilah dipegang oleh Al-Baghawi, Imam Al-Haramain, Ar-Rafi'i dan ulama dari ulama Syafi'iyah. Boleh nak, mazhab kita pun boleh nak. Ini Ibnu Abi Layla, Imam Yahya dan ulama-ulama Hadawiyah memakruhkan demikian. Pendapat Syafi'i dalam masalah ini tidak ada riwayat. Imam Syafi'i sebenarnya tak sebut siapa dia orang. Ibnu Abi Layla makruh ya. Imam Yahya ya. Perbahasan ketiga, sepanjang pemeriksaan yang telah kami lakukan, mengeringkan badan sedang wuduk atau mandi janabah tidaklah dimakruhkan. Kata makruh tak siapa. Betul-betul Nabi lagi boleh kata makruh. Ya. Sekurai-kurai kalau pun harus tak boleh kata makruh. Hadis yang dipegang sebagai alasan oleh sebagian ulama yang memakruhkannya dhaif semuanya. Perlu juga ditegaskan bahawa memakruhkan mengeringkan badan menurut golongan yang memakruhkannya adalah dikala tidak perlu dikeringkan.
Dikala perlu kerana dingin dan umpamanya tidak dimakruhkan juga. Ya. Rujuk Muntaqa jilid 1/6, Nawawi Autar jilid 1/120-1, Al-Majmu' Syarah Mazhab jilid 1/465 hingga 462. Al-Muni jilid 1/1-3. Itu perbahasannya. Okey, masalah ke-116, berhemat memakai air untuk berwudu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala la tusrif faqala ya Rasulullah awa fil ma'i israfun qala na'am wa in kunta ala nahrin rawahu Ahmad. Hadis ke-207 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW lewat melalui ketika Sa'ad sedang mengambil air solat, air wudu. Maka Rasulullah berkata kepadanya, janganlah kamu berlaku boros dalam mempergunakan air. Kerana itu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, apakah dalam memakai air pun ada juga keborosan pembaziran? Borosnya berlaku bazir, pembaziran. Rasulullah menjawab, ya, walaupun engkau dalam sungai pun tak boleh membazir air. Hadis Ahmad, boros. Hadis Ahmad. Okey, hadis ke-208 an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil wudu'i syaitanun yuqal lahu al-walhan fattaqu wiswasal ma' rawahu Tirmizi. Hadis ke-208 dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada syaitan yang bernama Walhan. Syaitan itu nama Walhan untuk mengganggu orang-orang yang mengambil air wudu. Kerana itu berhati-hatilah dari waswas air, dari waswas. Kalau waswas tu ada syaitan ganggu namanya Walhan. Hadis Tirmizi. Hadis ke-209 an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wal ma' rawahu Abu Daud. Hadis ke-229 dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada dalam umat ini segolongan yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Suci pun apa sangat, macam wasbah tu berdoa apa sangat. Sunnah Abi Daud 1/70. Hadis ke-230 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdadin, rawahu Bukhari. Hadis ke-230 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan air satu muk, satu tapak tangan dah. Apa? Satu muk dah. Dia bermandi dengan air segantan hingga 5 muk dah. So tapak tangan gitu dah. Sikit dah guna, pada dah untuk cukup dah untuk ambil air wuduk. Tapi kalau mandi 5 muk, bolehlah sebelum air segantan hingga 5 muk dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini kuat. Okey, perbahasan pertama hadis ke-207, hadis ke-208 dan hadis ke-209 dan hadis 230 menyatakan bahawa kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh membazir, berlebihan melampau dalam memakai air untuk berwudu dan untuk mandi. Dan bahawa kita tidak boleh membaca doa dan berzikir dengan suara yang keras. Dengan melampau doa lah. Doa ni kita dengan Allah SWT. Tak payah baca doa kuat-kuat. Perbahasan kedua, tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah ini. Kata Al-Bukhari, para ulama memakruhkan kita memakai air lebih dari yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak hafal, cuma secara umumnya ulama kata membazir melampau tu makruh. Setara mana tak jelas. Tapi kalau Bukhari tu lebih daripada Nabi tu makruh ya. Perbahasan ketiga, apabila diperhatikan kadar air dipakai oleh Nabi buat berwuduk, maka sekurang-kurangnya 2/3 muk. Dan terkadang lebih sedikit dari 1 muk. Lebih kurang gitulah. Kesan yang diperolehi dari ini ialah keharusan berlaku, kemestian kita ni berlaku berjimat cermat dan hatta memakai air untuk mulut pun kena jimat cermat. Tegasnya Nabi menghendaki supaya umatnya ekonomis dalam segala urusan, berjimat cermat, jangan melampau, jangan boros, jangan bazir. Okey, setakat tu dulu lah. Aku nak lagi. Pada askat tu wallahu alam. Subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.